السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat muka surat 128, baris yang ketiga daripada atas. Masih lagi di bawah tajuk Kitabul Hibah, membicarakan hukum hibah, yakni pemberian untuk dimiliki seseorang ketika hidup. Dia ada hibah, dia ada sedekah, dia ada hadiah. Hibah apa dia? Kita beri sesuatu untuk dimiliki oleh seseorang ketika masih hidup. Itu hibah. Yang sedekah, kita beri sesuatu semata-mata mengharapkan ganjaran pahala di hari akhirat. Hadiah, kita berikan kepada seseorang kerana sebagai hadiah memuliakan dia, menghormati dia. Itu hadiah. Semuanya hukum dia adalah sunat. Tetapi daripada ketiga-tiga ini, sedekahlah yang paling afdal. Kerana apa, tuan-tuan? Sedekah ini insya-Allah boleh membantu seseorang itu ketika berada di alam barzah, yang dikatakan sadaqatin jariyatin, sedekah yang berlari, yang mengalir pahalanya ketika dia berada di alam kubur lagi. Itu sebabnya amat dituntut kita melaksanakan sedekah ini.
apa sahaja. Yang penting keikhlasan kerana Allah Subhanahu wa taala dan daripada sumber yang halal. Itu sebabnya kalau ada orang wakaf sajadah ke apa sahaja yang bertujuan untuk mendapatkan ganjaran pahala, maka kita manfaatkan. Contoh, ada hamba Allah sedekahkan sehelai sejadah, diwakafkan sehelai sejadah kepada masjid ini, maka sejadah itu hendaklah dimanfaatkan, maknanya diguna pakai. Jangan kita simpan di dalam almari dengan alasan sayang dan sebagainya. Kerana apa? Orang yang menginfakkan sedekah tersebut mengharapkan ganjaran daripada amalan yang dibuat. Dan apa sahaja, tuan-tuan. Oleh itu, berbahagialah orang yang rajin menginfakkan hartanya, bersedekah dan sebagainya. Dekat pintu masjid itu ada disebut, Al-hasanat yuzhibna sayyi'at. Melakukan perkara yang baik, yuzhibna sayyi'at, menghapuskan segala perkara-perkara yang buruk. Dan begitu juga dengan amalan bersedekah ini, mudah-mudahan ianya menyembuhkan daripada penyakit. Ini apabila seorang lelaki bertemu Rasulullah, "Ya Rasulullah, bapa aku sakit, ya Rasulullah." 3 kali dia bertemu dengan Rasulullah. Maka jawapan Rasulullah sama sahaja. Apa kata Rasulullah? Bersedekahlah. 3 kali berturut-turut dia datang berjumpa dengan Nabi, mengadu, "Ya Rasulullah, bapa aku sakit." Nabi kata, bersedekah. Hari yang keempat dia datang, "Ya Rasulullah, bapa aku dah sembuh, ya Rasulullah." Tengok tuan-tuan, mana bertepatan dengan ayat Al-Quran, Al-hasanat yuzhibna sayyi'at. Buat perkara yang baik, menghapuskan yang tidak baik. Oleh itu, sempena kita berada dalam bulan Muharram ini yang banyak fadilat dalam bulan Muharram ini, lebih-lebih lagi peristiwa-peristiwa yang berlaku pada 10 Muharram, ambillah peluang ini untuk kita melakukan sesuatu yang terbaik. Selain kita berpuasa sunat hari Tasu'ah, hari Ashura, kita bersedekah, mashu ra'sal yatim, menyapu kepala anak yatim. Tetapi dalam keadaan PKP ni, tuan-tuan, kalau tak boleh disebabkan oleh masyaqqah ad-daruriyah, tak payah sapu, beri saja duit. Besar ganjaran pahala beri makan kepada khususnya anak-anak yatim. Banyak cara. Banyakkan kita bersedekah dan sebagainya. Buatlah. Semuanya itu
mudah-mudahan akan memberatkan timbangan kita di hari akhirat esok. Allahu Akbar. Baik, kita sambung kuliah kita muka surat 128. Dan jika hilanglah milik furu' daripada sesuatu yang diberi, mana hilanglah yang diberi itu, dan kembali pula, termasuk juga dan jika dengan iqalah. Iqalah maknanya membatalkan hibah tadi, atau dikembalikan dengan aib sekalipun, maka tidak boleh dirujuk oleh asalnya lagi. Maknanya pemberian yang telah kita beri ni hukum kata. Kita dah beri seseorang, tak boleh kita nak minta balik. Dahulu kita dah belajar kalau diberi kepada anaknya, walinya yang ini bapaknya boleh minta balik, kecuali kepada orang lain. Kalau si bapa telah memberikan sesuatu hibah kepada anaknya, hukum kata harus boleh diambil balik. Beritahulah, nak, dulu ayah dah beri engkau begini, sekarang ayah pun rasa susah, ayah nak balik. Ayah nak balik. Maka anak kata, tak boleh ayah. Dah hukum kata harus boleh. Kena berilah. Itu aja. Yang tak boleh kalau kita dah beri pada ghairihi, selain daripada ahli waris kita. Dalam bahasa Melayu kata buruk siku, dah beri minta balik. Hukum kata tak boleh. Tak boleh nak diminta balik. Baik. Dan jika bertambah ya, maknanya bertambah pemberian hibah dia tadi, dikembalikan dengan ziadahnya yang berhutang kerana ia mengikut baginya seperti timbunnya dan pandai bekerja. Maknanya boleh kalau bertambah, kembalikan dengan yang bertambah itu sekiranya ada hutang. Boleh. Itu sebabnya tuan-tuan, benda yang diberi secara hibah ini, kalau orang tu cerdik, dia berniaga, dia perbesarkan daripada pemberian hibah tadi, hukum kata harus. Kalau yang cerdik lah, seperti dia kata pandai bekerja, dan tiada ziadahnya yang bercerai seperti usahanya dan penyewanya dan anaknya dan buntingnya kalau binatang yang baharu tadi, kerana baru datangnya atas milik puruknya. Maknanya kalau selepas diberi tadi kemudian bercerai seperti usahanya, bukan daripada usaha yang asal tadi, usaha orang yang diberi tadi, maka pertambahan itu tak payah nak dikembalikan. Berbeza yang pertama tadi, diberi kemudian diusahakan, boleh diambil tambahan tu tadi, maknanya keuntungan tu. Tapi kalau orang yang mengusahakan itu orang yang kita beri hibah tadi, maka tak boleh.
Tapi kalau dia nak beri tak ada masalah. Itu je. Dan jika kurang ia dikembalikan padanya dengan tiada imbuhannya. Kembalikan. Baik. Dan hasillah rujuk. Kalau nak rujuk, aku rujuk pada barang yang aku hibah akan dia, atau aku menuntut kembalikan dia, atau aku kembalikan dia kepada milikku, atau aku binasakan hibah. Binasa maknanya tak jadi, tak jadi hibah. Atau aku batalkan dia, atau aku pasahkan dia dengan tiada dijualkan dia, atau diwakafkan dia. Tengok, aku tak jadi hibah, aku nak wakaf, maka secara automatik benda tu tak jadi kepada pemberian tadi, dia jadi wakaf. Atau dihebahkan akan dia, atau dia merdekakan dia, atau diwaktikan dia. Tengok keadaan macam mana. Kalau hamba saya tadi diwaktikan lah. Kalau yang lain-lain tu ada lafaz yang macam tu. Bermula hebah jika diitlaqkan, diandaikan dengan tiada disebut minta balas, maka tiada balas. Tengok, tak perlu balas. Hukum asal kata macam tu. Begitu juga kalau wakaf. Wakaf, kalau kita minta pampasan, dia tidak jadi wakaf. Katakanlah ada tanah berhampiran dengan masjid. Tuan punya tanah bersetuju untuk wakaf, atau untuk buat tanah perkuburan, wakaf untuk tanah perkuburan. Tapi dia meletakkan syarat, bayarlah pampasan sagu hati. Bila minta pampasan seumpama itu, maka dia tidak jadi wakaf lagi. Ini banyak orang keliru. Tanah tu arwah mak bapak saya dulu wakafkan. Tanah tu dulu, yang bina rumah anak yatim ke, yang bina masjid ke, surau ke, tapi dia tak tahu. Dia minta pampasan, minta sagu hati. Maka hukum kata, apabila minta pampasan, minta sagu hati, maka dia tidak dinamakan wakaf. Baik. Dan jika hibah itu bagi orang yang terlebih tinggi daripada orang yang memberinya sekalipun, ini kedudukan dia. Mana hukum kata boleh dia hibahkan kepada orang yang lebih tinggi kedudukan dia. Segi hukum boleh tak? Boleh. Atau dikaitkan dengan minta balas sesuatu yang majhul, yang dia tidak tahu apa barang yang dia minta, seperti kain, maka batallah ia hibah tadi. Sebab dia tak boleh nak minta balas. Tiada disebut minta balas. Itu sebabnya tak boleh minta balik. Kecuali kalau kepada anak tadi. Aku nak hibahkan harta ni, tanah ni kepada engkau, tapi berilah sesuatu balik. Minta balas. Hukum kata tak boleh. Walaupun dia kata sehelai kain, paling tidak berilah sehelai kain pelikat. Hukum kata maka batal hibah ni tadi. Atau dikaitkan dia dengan sesuatu yang maklum.
maka adalah ia bukan lagi hibah, dia termasuk dalam jual beli. Itu tadi. Aku boleh beri tanah ni untuk perluasan masjid, untuk bina surau, untuk tanah wakaf, tetapi bayarlah sagu hati. Kerana dusun aku, pokok dirian aku dah besar-besar dah. Minta macam tu. Maka kalau macam tu, dia bukan lagi menjadi hibah. Kena faham? Hibah apa? Bukan lagi menjadi pemberian, tetapi dia sudah bertukar menjadi jual beli. Itu sebabnya tuan-tuan, kalaulah semasa tuan-tuan masih hidup ada niat untuk mewakafkan tanah kepada tempat yang baik, untuk bina masjid ke, untuk surau ke, untuk tanah perkuburan ke, untuk anak yatim ke, untuk ibu tunggal ke, untuk bapa-bapa tunggal ke, contoh. Semua benda yang baik. Kalau tuan-tuan ada ahli waris, maka hendaklah bersurat. Mana-mana saya sebut, ada hitam putih. Kerana apa tuan-tuan? Zaman mutaakhirin ini, anak-anak lebih-lebih lagi yang tidak memahami agama, dia akan pandang lebih utama material, keuntungan. Jadi buat surat ataupun berbincang dengan anak-anak, dan perbincangan itu kalau boleh ada hitam putih dia, surat menyurat ke, dan ada saksi. Kumpulkan anak-anak, ayah nak minta pandangan kamu, ada tanah ayah di sebelah masjid tu, ayah nak wakafkan kepada masjid. Ayah harap kamu bersetujulah dengan cadangan ayah. Walaupun dengan kata-kata ketika itu anak kata, kami semua bersetuju ayah, tapi kalau tidak ada hitam putih, payah tuan-tuan. Ada surat, anak-anak pun tanda tangan. Ini sebab dah berlaku, anak-anak tak mau terima, walaupun telah diperjelaskan oleh jawatan kuasa masjid, berlaku satu tempat. Akhirnya tanah itu, pihak masjid tak boleh nak bayar pampasan yang diminta, maka tanah itu kembali kepada anak waris dia balik. Kesian arwah yang di dalam kubur. Dan begitu juga tuan-tuan, seandainya ada perkara-perkara ataupun masyaqqah ad-daruriyah yang berkaitan dengan arwah si mati, kalau boleh saya kata, janganlah diungkit-ungkit. Kesian arwah dalam kubur tuan-tuan. Sebab kalau adalah salah laku dia, ini arwah ni lakunya pandai-pandai, dia yang buat keputusan begini-begini, dia azab di dalam kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ahli waris yang bertelengkah bergaduh pasal harta, waliyadu billah. Kasihanilah mereka tuan-tuan, kerana mereka yang berada di alam barzah, alam kubur, sudahlah mereka diseksa dengan dosa dan kesalahan dia, ditambah lagi dengan perbuatan-perbuatan anak-anak ataupun ahli waris dia. Kesian mereka tuan-tuan, berlaku.
Ni sedang nak selesaikan satu masalah, nak beri kepahaman kepada anak. Janganlah engkau ungkit lagi. Ini semua ayah punya salah. Allahu Akbar. Saya kata, ayah engkau dah tak ada. Engkau perbetulkan balik. Tak, dia kata. Punca daripada ayah lah, dia kata. Allahu Akbar. Gerun saya, tuan-tuan. Tinggi suara dia. Berpunca daripada ayah lah, dia kata. Yang tak mau dengar kata. Saya kata, ya Allah, harta punya pasal. Anak, adik-beradik mengungkit. Kesian arwah yang dalam kubur. Dia mendengar, tuan-tuan, dia melihat. Cuma kita tak tahu. Allah Akbar. Ingatlah. Baik. Dan bekas yang ditaruhnya pada hibah. Hibah tadi pemberian. Apa saja pemberian? Tanah, rumah, barang kemas, apa saja yang berharga. Semua pastilah hibah tu mestilah barang yang berharga. Kereta, motosikal, bukanlah motosikal tu letak dalam dulang, tak. Umpamanya kunci motor, kunci kereta, geran kereta, barang kemas tadi bolehlah bubuh dalam dulang. Ini nak membicarakan bekas tu, dulang tu yang diisi barang hibah. Jika tiada beradat, dikembalikan dia. Segi adat, kalau kita serahkan, ini aku nak hibahkan tanah ini geran dia kepada engkau, tetapi geran tanah tadi dia letak dalam dulang yang cantik, berkaki dulang tu. Persoalan dia, bagaimana bekas tu tadi? Jika tiada beradat, memang tidak ada dalam adat untuk mengkembalikan bekas tersebut. Seperti bekas daun tamar yang ditaruh tamar padanya. Ini orang Arab. Orang Arab memang macam tu. Tamar yang bertangkai itu, tuan-tuan. Siap dengan daun-daun dia sekali. Maka itu hibah pula. Mana? Dikira sekali dengan dulang-dulang tu. Umpamanya dia nak berikan kepada anak dia barang kemas, nak hibahkan barang kemas semasa hidup. Kalau dah mati, dia menjadi ahli waris, harta waris, dia masih hidup. Ataupun dia nak berikan kepada anak angkat dia satu set barang kemas, dia letak dalam bekas barang kemas yang begitu cantik. Tetapi segi adatnya, kalau diberi kepada orang yang si penerima tadi, pada adatnya dulang itu memang tak dikembalikan, maka hukum dalam kitab ni kata, maka dulang tu sekali-sekali dengan hibah sekali. Jangan kau minta balik dulang itu. Orang hantar hantaran macam mana, tuan-tuan? Ada dia kata, ambil sekali dulang-dulang. Tak ada. Awal-awal lagi disebut. Belum kawan tu nak balik. Kita salin ajalah ya. Ada wakil kata, kita salin ajalah, nanti payah nak pulang-pulangkan. Kalau ada yang wakil tak malu, ini barang-barang hantaran ni sekali dengan dulang-dulang ke? Kalau yang tak malu lah. Saya tanya tuan rumah tu. Ini ada 13 dulang hantaran ni, cantik-cantik ni. Sekali dengan dulang ke? Tuan rumah kata, kau tak malu ke? Dulang ni pun aku sewa. Maknanya kena pulangkan. Ini hukum kata, macam mana bekas tu? Kalau tidak ada dalam adat untuk nak dikembalikan dulang itu, maka dulang itu tadi pun terus menjadi hibah. Terus bagi kepada siapa yang kita beri tadi.
Baik, dan jika beradat dikembalikan, maka fiqh kata tidak jadi hibah kerana diamalkan dengan adat dan bukan kerana mengikut amalan adat. Maknanya tak termasuk. Maka kembalikanlah. Itu nak kiaskan. Orang-orang dulu faham, orang zaman mutaakhirin ni tak faham. Orang dulu kalau bulan puasa nak tolong hantar kuih pada rumah maklum tu nak, hantar sepiring. Maklum pun salin. Isi benda yang lain, bukan kosong aja. Dia ubuhlah kuih-kuih lain. Ni nak ya, terima kasih ya, kisah dengan mak ya. Orang sekarang tak semualah tergelintir. Tolong hantar rumah tu sepiring kuih ya nak. Mak nak pergi lah hantar. Balik kosong. Mak tanya, mana piring tadi? Entahlah mak cik tu tak ada beri-beri. Tengok tuan-tuan. Sedangkan mak dia tadi beri kuih je sepiring, ambillah kuih je. Dengan piring-piring lesap tu buat apa? Ini hukum dalam fiqh. Maka kena pulangkan. Kalau tak pulangkan, tunggu kau hari di akhirat besok. Mak dia kata, aku tak halalkan. Yang aku halalkan kuih yang dalam piring aku beri tadi. Dah setengah dozen. Piring perek aku hilang dah. Tengok. Jadi tuan-tuan, kalau ada sampai hari ni baru tuan-tuan teringat, oh kena pulangkan je. Cuba tengok dalam gobok ada tak lagi. Kalau ada pergi pulangkan. Ini pinggan piring arwah mak kau 10 tahun dulu. Mak kau bagi kuih. Makcik ingat dia bagi dengan piring-piring sekali. Muka tak malu. Tengok tuan-tuan. Kena pulang. Bukan hak kita. Nak kita kiaskan sekarang ini tuan-tuan. Apa sahaja yang kita ambil hak orang lain tanpa keizinan, wajib dipulangkan. Allahu Akbar. Itu sebabnya di mana-mana sahaja apabila jenazah belum dibawa ke tanah perkuburan, adalah wakilnya memberitahu. Seandainya almarhum almarhumah ini ada termakan terminum, halalkanlah. Kalau ada hutang piutang, jumpalah ahli keluarga dia, ahli waris. Apa maknanya tuan-tuan? Hutang manusia sesama manusia tidak akan selesai, apalagi hutang dengan Allah. Hati-hati tuan-tuan. Sampai hari ini kalau kita ada orang mengungkit-ungkit arwah ayah engkau dulu, ada lagi berhutang dengan pakcik belum bayar. Kalau anak yang baik, berapa sebenarnya pakcik? Tanya. Berapa sebenar arwah ayah saya walaupun dah 10 tahun meninggal? Berapa sebenar hutang dia? Kalau dia kata sekian-sekian, ada tak bukti-buktinya pakcik? Memang tak ada bukti apa-apa, hanya cakap lisan. Itu anak nak percaya ke? Kalaulah si fulan itu berbohong, maka serahkan dengan Allah. Tetapi kalau benar, maka si anak ini usahakanlah, bayarlah beransur-ansur ke, walaupun dengan kafir. Sampai macam tu tuan-tuan. Lu punya bapak dulu ada hutang. Itu hari dia tak ada bawa uang, dia mau beli rokok. Saya kasih hutang. Rokok. Ingat lagi apik itu. Berapa dia punya rokok, dia ambil 2 batang saja, dia kata. Kalau apik tu kata, saya sudah halal. Tak apalah. Apik tu kata, saya tak ada halal, saya minta juga. Bayarlah si anak. Nak kata apa? Jangan main-main tuan-tuan. Baik. Kerana diamalkan dengan adat, dan manakala ia bukan hibah, haram memakai akan dia. Tengok. Allah. Bukan hak kita.
Dan boleh kita kiaskan, orang tumpang basikal, orang tumpang motor di rumah kita, tak ada pun dia pesan, ni motor ni kau bawa lah, sementara aku tak ada ni. Ni basikal buruk ni kau bawa lah, nak pergi ke masjid ke, nak pergi pasar malam ke. Tak ada dia pesan macam tu. Tiba-tiba kita bawa, tuan-tuan. Kawan tu belum sampai tempat dia nak bermusafir, kita dah, mana kunci dah? Mana kunci tu? Dah startnya motor tu, dibawanya kulu-kili. Hukum dia apa? Haram. Manakala ia bukan hibah, haram memakai akan dia. Termasuklah kalau ditumpangkan barang kemas. Dia nak balik kampung, dia tumpang simpan aja. Tetapi si polan ni habis disarungnya, habis dipakainya, bergayut-gayut, maka hukum dia apa? Haram. Apa? Kiaskan apa sahaja. Melainkan memakan sesuatu yang dihebahkan daripadanya. Maknanya kalau dia dah hebahkan, dia dah beri dah, makan, tak ada masalah. Dia bawa rumah kita sebakul durian musangking. Ni saya beri durian dia musangking, makanlah. Jangan tanya lagi, boleh makan ke? Dah orang tu beri satu bakul, hantar rumah kita, memanglah dia suruh makan. Pergi tanya pula, boleh makan ke? Kata makanlah. Halal ke? Tanya pula lagi. Memanglah dia nak beri itu. Itu sebabnya dia kata, melainkan pada memakan sesuatu yang dihebahkan daripadanya. Ini kena kiaskan, tuan-tuan. Sebab dalam hukum usul fiqh ada ijma' ulama yang terakhir, kiaskan. Nampak rambutan bergayut, petang-petang bawa cucu kata, "Tok, nak tok." Atuk pun petik, beri pada cucu. Apa rasanya cucu? Manis ke? Manis tok. Atuk rasa sikit. Dua-dua haram berlaku dah. Atuk pun 2 kali 5. Tiba pula cucu ni, boleh ke tok kita ambil hak orang tanpa kebenaran? Cucu yang besar 4-5 tahun bercakap, boleh ke tok? Sebab cucu tu datang dengar kuliah, boleh ke tok? Tak terperanjat atuk tadi. Jangan main-main, tuan-tuan. Haram hukum dia kalau dia tak beri. Itu yang saya kiaskan dahulu. Kita ambil pucuk paku, kita ambil pucuk ubi tanah orang, kita dah tahu ini tanah orang, kita ambil, maka haram kita makan. Allah Akbar. Jadi hukum dah jelas ini. Kalau bukan hebah, haram memakai akan dia, melainkan pada memakan sesuatu yang telah dihebahkan. Dia bawa kepada kita, makanlah. Jadi kena ingat, kita ni ya Allah. Jadi tuan-tuan, sikit lagi masuk Isya dah ke? Dah masuk? Dah? Kita berhentilah, betul alam. Jadi sempena minggu hadapan hari Jumaat malam, kuliah saya hari Sabtu malam Ahad. Betul? Masjid ada buat majlis ke? Tak ada. Kuliah takut ada nak buat majlis 10 Muharram. Ada sebahagian tempat hari Jumaat malam Sabtu. Hari Jumaat tu masuk maghrib aja dah masuk 10 Muharram. Ada sebahagian tempat wakilah mengatakan boleh 10 Muharram tu boleh buat lagi. Sebab hari Jumaat 9 Muharram hari Tasu'ah, hari Sabtu 10 Muharram hari Ashura, sunat berpuasa. Jadi tuan-tuan, kalau mampu sunat berpuasa pada hari Sabtu tu. Itu nak tanya masjid dia ada buat apa-apa ke?
Kalau tak ada, tuan-tuan berbuka lah di rumah ataupun buka lah di mana-mana. Kalau nak puasa, sunat 10 hari bulan tu, hari Sabtu tu 10 Muharram, hari Ashura. Oleh kerana pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berpuasa pada hari Sabtu, berbetulan pada 10 Muharram, hari Ashura. Tengok punya jahat puak-puak kafir Quraisy, puak-puak Yahudi. Dia kata hari Sabtu kami berpuasa, Muhammad pun berpuasa. Tengok, Muhammad ikut kami puasa. Siapa kata? Puak-puak Yahudi kata. Maka Nabi kata, untuk mengelakkan daripada tasyabuh, menyerupai puasa pada ketika itu hari Sabtu bersama dengan puasa orang-orang Yahudi, maka Nabi kata, aku suruh umat aku kalau tidak ada masyakkah berpuasa pada 9 Muharram, hari Tasu'a. Itu yang dikatakan sunat. Nabi berpuasa pada 9 Muharram dan 10 Muharram. Oleh itu kita kalau mampu puasalah 9 Muharram hari Jumaat, 10 Muharram hari Sabtu. Tapi kalau ada orang kahwin, tak apalah, pergi juga. Tapi janganlah duk sibuk-sibuk, makan. Aku puasa. Tak macam kau terdarah juga. Jangan tuan-tuan. Allahu Akbar. Hari Sabtu ada juga orang kahwin, hari Ahad ada juga orang kahwin. Pergi. Nanti jumpa tuan rumah baliklah. Tuan rumah kata tak apalah, saya taporkan. Alhamdulillah. Kalau tuan rumah kata boleh tapor. Itu aja tuan-tuan. Kaedahnya pulang kepada kita. Nak puasa ke, nak apa ke, Allah Ta'ala maha mengetahui. Wallahu a'lam. Niat dia, nawaitu sawma gadin yauma tasu'a sunatan lillahi ta'ala. Sahaja aku puasa esok hari 9 hari Tasu'a, sunat kerana Allah Ta'ala. Nawaitu sawma gadin yauma Ashura sunatan lillahi ta'ala. Sahaja aku puasa esok hari Ashura, sunat kerana Allah Ta'ala. Niat aja dalam hati, mudah, tak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuma. Allahumma ighfir lana khati'atina wa jahdina fi amrina wa ma anta na'lamu bihi minna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika